أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kita peluang, masih lagi memberi kita ruang untuk kita sama-sama terus bernafas di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, untuk terus kita sama-sama menyambut bulan Ramadan khususnya, untuk sama-sama kita menggapai segala kelebihan yang Allah bagi dalam bulan Ramadan itu sendiri. Dan Alhamdulillah, pada hari ini kita dah pun masuk ke pertengahan bulan Ramadan. Makna kata apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kita telah pun lepas di fasa yang pertama, seperti mana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan Ramadan ini akan ada 3 fasa. Fasa yang pertama ialah fasa rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan fasa yang kedua ini adalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana fasa pertama ini menjadi fasa rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, di sebalik apa yang menimpa kepada dunia sekarang ini, kita kaitkan dengan penyakit ataupun wabak COVID-19 ini. Di sebalik itu ada rahmat yang Allah nak bagi kepada kita, iaitu rahmat Ramadan itu sendiri datang kepada orang Islam, datang kepada orang Muslim. Bagaimana Allah nak tengok sejauh mana sifat bersyukurnya hamba dia tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurkah kita sebagai hamba-Nya ini tak kala mana datangnya musibah COVID-19 contohnya kepada kita? Bersyukur tak kita? Setelah beberapa lama Allah Subhanahu wa taala mengurniakan nikmat, Allah mengurniakan segala kelebihan yang Allah tak pernah bagi kepada umat-umat yang lain selain daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana nikmat yang Allah bagi kepada kita sebagai hamba-Nya, tak kala mana datang satu musibah yang Allah jentik, yang Allah tak bagi nampak pun musibah ini, musuh yang Allah tak bagi kita nampak ini, sejauh mana tahap kebersyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala nak diturunkan kepada kita bulan Ramadan al-Mubarak. Dan alhamdulillah, hari ini tuan-tuan dan puan-puan rakan Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk ke fasa yang kedua, di mana saya nak kupas sedikit fasa yang kedua ini, iaitu fasa maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjalani fasa yang pertama itu, bagaimana untuk kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala itu, sehingga kan kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya bagaimana? Bagaimana untuk kita dapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan cara sama ada kita fokus, sama ada kita tengok ke tidak mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quranul Karim. Ini yang Allah Subhanahu wa taala nukilkan dalam ayat Al-Quran dalam suratul Baqarah, di mana a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Mafhumnya apa? Bulan Ramadan ini diturunkan padanya Al-Quran. Dalam banyak-banyak surah, dalam banyak-banyak bulan, bulan Ramadan inilah
yang sangat special yang Allah mention dalam Al-Quran. Kalau kita tengok bulan Islam yang lain, contoh Muharram, Safar, Sya'ban, Rajab, ya, semua tak ada dalam Al-Quran. Tetapi bulan Ramadan ini yang Allah mention dalam Al-Quran, makna kata apa tuan-tuan dan puan-puan? Makna kata ada sesuatu yang special dalam bulan Ramadan, ya. Contohnya kita ambil dalam Al-Quran, surah-surah yang dimention oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Suratul Luqman dan Suratul Maryam. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala mention Luqman dan Maryam dalam Al-Quran? Siap menjadikan Luqman ini sebagai satu surah, Maryam ini sebagai satu surah. Sebab apa? Ya? Sebab bila mana Allah mention dalam Al-Quran, makna kata benda itu sangat special. Perkara itu sangat special. Orang itu sangat special. Ya? Begitu juga dengan bulan Ramadan. Ya? Allah menukilkan dalam Al-Quran, nak katakan apa? Nak katakan Al-Quran ini adalah, nak katakan bulan Ramadan ini adalah yang sangat special. Apa yang specialnya? Itu yang kita nak tahu. Ya? Bulan Ramadan ini apa yang specialnya? Seperti mana yang telah dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dia kata apa? Yang sangat specialnya dalam bulan Ramadan ini adalah turunnya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quranul Karim. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pergi sikit kepada sejarah, ya. Bila mana ada satu negara ini, iaitu negara Basrah, ya. Negara Basrah ini dahulu kalanya adalah pusat pentadbiran umat Islam sedunia, di mana ramai ulama-ulama Islam yang lahir dekat sana. Tak kisahlah ulama Al-Quran ke, ulama fiqh, ulama tasawuf dan sebagainya. Ketika itu ramai yang lahir di negara Basrah, ya. Dan di sana juga banyak kelas-kelas ataupun kuliah-kuliah yang banyak dilaksanakan di negara Basrah. Sekitar zaman masa tu adalah 100 ke 200 Hijrah, zaman Salafus Saleh, ya. Pusat perkembangan ilmu di sana tu berkembang dengan pesat bila mana ramainya ulama yang datang, yang lahir di negara Basrah sana, ya. Dan kebanyakan banyak sana orang kata ilmu banyak disebarluaskan di negara Basrah. Kalau tengok dekat masjid-masjid, dekat surau-surau di sana, ya, banyak sekali kuliah-kuliah dilaksanakan, banyak sekali halaqah-halaqah yang dilaksanakan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan Facebook sekalian yang pernah pergi menunaikan umrah, ya, cuba tengok dekat Masjid Nabawi contohnya. Cuba tengok dekat satu sudut ni akan ada beberapa kumpulan, akan ada beberapa halaqah, ya, yang sedang dilaksanakan, kelas yang dilaksanakan, dan di depannya ada seorang syekh yang akan menerangkan. Tak kisahlah kelas apa pun, kelas Al-Quran ke, kebanyakannya kelas Al-Quran lah di sana, ya. Sesiapa yang ada pengalaman lah pergi menunaikan umrah. Dan sekitar zaman 100-200 Hijrah, zaman Salafus Saleh ini, perkembangan ilmu begitu pesat dekat sana. Banyak kuliah yang dilaksanakan di sekitar sana. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, bila mana tibanya bulan Ramadan, bila mana tibanya bulan untuk kita berpuasa, semua kelas ini ditangguhkan selepas bulan Ramadan. Mana kata apa tuan-tuan? Guru-guru yang mengajar, ulama-ulama yang mengajar ini menangguhkan kelas masing-masing sebab diri sendiri mahu mengambil kelebihan bulan Ramadan tersebut. Ya. Seperti mana kan kita tahu membaca Al-Quran, ya. Dia orang nak khatam, ya. Dia orang nak khatam sekali. Ya. Ada yang dia orang kata apa? Dalam sejarah tu dia kata satu malam 10 juzuk. Bila mana solat tarawihnya. Tuan-tuan dan puan-puan cuba bayangkan. Satu malam 10 juzuk solat tarawihnya. Masya Allah. Agak-agak fikir dia logik akal tak? Ya, betul. Ya, logik. Sehingga kan bila mana selesainya solat tarawih tu, bergegas tuannya
Orang gaji, diorang ada orang gaji yang menunggu dekat rumah, balik je tuan diorang, tuan diorang akan cakap apa? Nasta'jil al-khadim bit-ta'am. Sampaikan orang gaji sana, khadim sana bergegas, ya, disuruh cepat untuk menyediakan makanan sahur. Untuk menyediakan makanan sahur. Mana kata apa? Tarawih baru habis sebelum sahur tersebut. Jadi logik kita kata satu malam 10 juzuk. Ya, dan pada zaman tersebut khatam Al-Quran 3 malam khatam dah. 3 malam khatam. Mana kata satu malam tu 10 juzuk jugalah. Ya, 10 juzuk juga. Dan bukan sahaja kita nak mengatakan Al-Quran ini sangat-sangat hebat, sangat-sangat gemilang, sangat-sangat orang kata menghargai kelebihan yang Allah bagi dalam bulan Ramadan ini. Kita nak tengok sejauh mana, ya, Allah bagi kita bulan Ramadan, kita masih lagi diberi peluang untuk bernafas, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mempertemukan kita dengan Al-Quran itu sendiri, untuk mempertemukan kita dengan bulan Ramadan itu sendiri. Allah nak tengok sebenarnya banyak lagi dosa kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan ini, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya adalah bulan untuk kita servis diri kita sebenarnya. Ya, bulan untuk kita memperbaiki diri kita sebenarnya. Bulan untuk kita memperbaiki segala apa yang ada dekat diri kita ni. Kalau selain daripada bulan Ramadan tu dulu, kita dah terbiasa buat maksiat dan sebagainya, bulan Ramadan ini, tuan-tuan, adalah bulan untuk servis hati kita, tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana cara untuk kita menyucikan hati kita ini yang setelah sekian lama kotor disebabkan perbuatan kita yang telah mengundang kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana, tuan-tuan dan puan-puan? Adalah dengan cara membaca Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, membaca Al-Quran. Nabi SAW sebut bagaimana dia membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran tidaklah aku cakap alif lam mim, alif itu satu pahala, ya. Tidaklah aku cakap alif lam mim tu satu pahala, tidak, ya. Aku cakap alif 10, lam 10, mim 10. Ya, ataupun alif 1, lam 1, mim 1, atau kama qal, ya. Mana kata apa? Itu di luar daripada bulan Ramadan, ya. Bila mana masuknya bulan Ramadan, lagilah dilipat kali gandakan pahala yang Allah bagi kepada kita, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, beruntung tak kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beruntung tak kita jadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya? Beruntung, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab umat Nabi SAW ni adalah umat pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar kelak. Cuba bayangkan, tuan-tuan, kita masuk sedikit. Bila mana di padang mahsyar nanti, kita dikumpulkan daripada zaman Nabi Adam sampailah umat Nabi SAW, umat Nabi Muhammad SAW. Boleh bayangkan betapa ramainya, betapa bersesak-sesaknya ketika itu berkumpul, ya, berpanas masa tu matahari sejengkal di atas kepala kita. Boleh bayangkan umat Nabi Muhammad adalah umat pertama yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihisap. Mana kata Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat kepada umat Nabi Muhammad daripada menanggung penderitaan di padang mahsyar. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Itulah dia kelebihan yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, bersempena dengan bulan ataupun nuzulul Quran, ya, penurunan Al-Quran ini, kita kena lebih banyak melipat kali gandakan bacaan ayat Al-Quran kita, ya. Kalau sehari, ya, kita tak mampu satu juzuk, kita pecah-pecahkan. Ini saya nak ajar satu tips, ya, secara praktikalnya. Walaupun dia macam agak terlambat dah pertengahan kan. Bila mana dia dah tahu ni tips ni, insya-Allah lepas ni pertengahan Ramadan sampai habis boleh gunakan tips ni, ataupun tahun depan dan tahun-tahun yang seterusnya. Bagaimana tips yang seterusnya kita nak gunakan?
Tips kita nak khatam Al-Quran satu hari satu juzuk. Mudah je tuan-tuan dan puan-puan. Dan tips ni pun banyak sebenarnya. Ada di banyak tok-tok guru dah pun cakap tentang untuk kita menghabiskan Al-Quran tu sendiri. Pertamanya adalah kita khatamkan Al-Quran tersebut ya selepas solat fardu. Selepas solat fardu kita baca 4 muka, subuh 4 muka, zuhur 4 muka, asar 4 muka, maghrib 4 muka dan isyak 4 muka. Mana kata kita ada 5 waktu sebanyak 4 helai. 5 kali 4, 20 helai settle. Satu juzuk, satu hari. Cuba. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang sebenarnya kalau kita tak memperbanyakkan bacaan ayat suci Al-Quran ni, ya, sangat sayang. Ya, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Bulan yang Allah berkah. Bulan yang Allah janjikan pahala yang berlipat kali ganda. Ketika mana kalau kita lakukan kebaikan, Allah lipat kali gandakan. Tak kira lah, ya, bersedekah dan sebagainya, ya, solat tarawih, segala amalan yang kecil yang baik sebesar zarah pun, bila mana bulan Ramadan, Allah akan tambahkan, Allah akan lipat kali gandakan pahala, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita pergi kepada yang seterusnya, ya, kelebihan Al-Quran itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, ya, rakan-rakan Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat Al-Quran, ya, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan ini diturunkan padanya Al-Quran. Ya. Kita imbas kembali sejarah bila mana penurunan Al-Quran secara berperingkat selama 23 tahun. Ya. Melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ya, mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara talaqi. Talaqi ni apa, tuan-tuan? Ya, talaqi ni apa? Talaqi ni adalah secara face to face. Ya. Anak murid nampak muka guru, guru nampak muka anak murid boleh dengar suara guru boleh dengar perbetulkan bacaan anak murid. Itulah dia talaqi wal musyafahah, ya, berdepan, ya, berdepan. Sejarah turunnya, ya, Al-Quran itu sendiri bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, siapa guru Nabi? Kita tahu Nabi ni adalah seorang yang ummi. Ummi ni apa? Buta huruf, tak pandai membaca. Tapi bagaimana Al-Quran itu dapat diturunkan secara berperingkat-peringkat dan alhamdulillah sehingga kini masih lagi, ya, tak berubah makna ayat Al-Quran itu sendiri. Bagaimana? Ya, melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat seorang guru yang sangat bagus, iaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, bila mana kita imbas kembali sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahyu pertama Nabi iaitu surah Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, malaikat suruh Nabi baca Iqra. Apa jawab Nabi? Ma ana biqari. Aku tak pandai baca, ya. Suruh lagi Iqra, ya. Ma ana biqari. Aku tak pandai baca, ya. Kemudian malaikat Jibril alaihi salatu wassalam suruh Nabi ikut malaikat Jibril. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Ini orang kata nak bagi sedikit, ya, semangat kepada sesiapa yang tidak pandai untuk mengaji Al-Quran, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ambil masa bulan Ramadan ini untuk kita belajar Al-Quran itu sendiri, ya. Tak kisahlah secara ramai-ramai. Kalau malu ramai-ramai secara personal. Sekarang ni alhamdulillah, ya, dekat negara kita ni ramai guru-guru Al-Quran yang mutqin, ya, yang boleh dipercayai dia pembacaannya tu. Jadi tak ada masalah. Kita nak mengaji tak ada masalah, nak belajar tak ada masalah. Keluarkan sikit modal, tak ada masalah, ya. Untuk Al-Quran tak ada masalah. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan, ya, Al-Quran ini yang akan bantu kita
yang akan bantu kita di alam kubur nanti. Ya. Seperti mana yang kita tahu, dalam kubur nanti, ya, ada satu surah yang akan membantu, yang akan menolong hamba Allah ini ketika mana berada di alam kubur nanti. Surah apa tuan-tuan dan puan-puan? Ya. Ini ada satu hadis, ya. Hadis ini dikategorikan sebagai hadis hasan, ya. Bila mana ada seorang nanti mati, ya. Didatangi oleh dua malaikat yang sangat gerun. Kita dah tahu dah malaikat apa? Malaikat apa tu? Munkar dan Nakir. Ya. Tanya soalan. Andai kata tak dapat jawab, nak dihentaknya kawan tu, datang satu cahaya di sebelah kepala si mayat ni. Dia kata, si mati, dia kata apa? Jangan engkau pukul dia ni. Sesungguhnya pada ketika di dunia, dulu dia telah membaca aku. Ya. Siapakah orang yang bersuara mewakili si mati ini? Ya, adalah surah Al-Mulk. Tuan-tuan dan puan-puan, sangat berguna, penting untuk kita baca suratul Mulk sebelum kita tidur, untuk mengelakkan daripada diazab kubur nanti tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Jadi, inilah yang kita katakan, kelebihan yang Allah bagi, ya, bila mana seseorang itu beramal dengan Al-Quran tersebut. Ya. Jadi siapa yang tak pandai membaca tuan-tuan dan puan-puan, yang tak boleh untuk mengaji, seeloknya cari guru yang mutqin, yang boleh mengajarkan. Tak kisahlah alif bata, daripada alif bata tak ada masalah. Ya. Nabi SAW cakap apa? Orang yang merangkak-rangkak membaca Al-Quran ni, dia dapat 2 pahala. Apa pahala yang pertama? Pahala yang pertama adalah pahala dia membaca Al-Quran. Dan pahala yang kedua adalah pahala dia merangkak-rangkak membetulkan bacaan Al-Quran tersebut. Jadi tuan-tuan, buat apa nak malu? Buat apa nak malu? Ya? Buat apa nak malu? Kita ni tak pernah malu pun nak buat maksiat. Kita ni tak pernah malu pun untuk buat kejahatan. Walhal Allah sendiri nampak kejahatan yang kita buat. Tak pernah kita malu. Ya? Bagaimana pula kalau kita nak malu pula dalam membaca Al-Quran? Ini sangat memalukan tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang harus kita malu. Ya. Jadi insya-Allah cuba kita praktikkan bacaan Al-Quran bersempena dengan nuzulul Quran, penurunan Al-Quran ini, kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran kita. Alhamdulillah sekarang ni saya tengok banyak. Sempena musim PKP ni kan. Kita tengok banyak sekarang ni kita tadarus online. Bagus, alhamdulillah, ya. Kita ada satu family yang boleh membaca Al-Quran. Buat tadarus online. Macam-macam sekarang kan. Dia punya application dia tu banyak sekarang. So kita boleh buat tadarus online, ya. Bermacam-macam medium, bermacam salah silah yang kita boleh gunakan untuk kita menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sangat-sangat rugi kalau kita tidak menggunakan bulan Ramadan ini dengan memperbanyakkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, banyak sekarang ni. Sebab apa? Ramadan kali ini, tuan-tuan dan puan-puan, Ramadan kali ini adalah luar biasa daripada kebiasaan. Kalau kita tengok, ya, kalau kita tengok tahun lepas, kita boleh berterawih secara berjemaah di masjid-masjid dan surau-surau. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok sekarang ni kita berterawih kat rumah je bersama dengan family kita. Ya, sampaikan ada orang dah bising, kenapa surau, kenapa masjid tak buka, sektor yang lain dah buka, masjid sendiri tak buka. Kenapa? Dulu masa boleh solat, tak nak pergi pun jemaah. Ini yang masalahnya sekarang tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Tak ada masalah pun kalau tak boleh buat masjid kat surau. Boleh juga kita berjemaah tarawih tu dekat rumah sendiri. Time inilah kita nak train, ya, bagi lelaki, ya, jadi ketua keluarga, suami. Time ni kita nak train. Bagaimana kita nak jadi seorang imam yang bagus. Ajak isteri kita, ajak anak-anak kita. Jadi makmum dekat belakang. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebenarnya banyak hikmah yang Allah bagi, ya, sebenarnya dalam bulan Ramadan ini, ya, ketika mana musim-musim Covid ni musim-musim yang sangat sukar, ya, sangat sukar. Kalau kita cakap tadi pasal tarawih, kan? Kalau dulunya saya cakap tadi, Ramadan kali ini adalah
luar biasa daripada kebiasaan. Kalau dulunya kita boleh keluar beli bazar, beli juadah berbuka dekat bazar, kan? Sekarang ni banyak kita habiskan kita berbuka dengan memasak dekat rumah. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Kan? Sekarang ni macam-macam. Macam-macam. Sekarang ni ada semua menu nak try. Semua menu nak cuba. Kalau tak jadi, masuk dekat grup. Grup apa? Masak apa hari ni tak jadi. Tu masalah tu. Saya pun ada dalam grup tu. Kita tengok masakan. Tak apa, tak ada masalah pun. Ya, tak ada masalah. Selagi mana kita ada kekuatan untuk kita ada kemampuan, kita nak berbuka bersama-sama dengan family, ya, tak perlulah kita nak keluar beli barang dan sebagainya, ya, bazar tu semua. Itu semua rahmat yang Allah bagi kepada kita, hikmah yang Allah kurniakan kepada hamba-hamba dia, ya, untuk sama-sama mengeratkan silaturahim sesama keluarga, ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada seorang ni dia bercakap apa, ya, yang ada Bani Israel ni dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cakap apa? Lau ta'lamuna ma fi Ramadan, sorry. Ini adalah kata-kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau ta'lamuna ma fi Ramadan, latumannitum an takuna sanah kullaha Ramadan. Kalau kamu tahulah apa yang ada dalam bulan Ramadan, ya, nescaya kamu akan bercita-cita untuk kamu akan mengharapkan Ramadan ini tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari. Setiap hari adalah bulan Ramadan. Sampai macam tu sekali, ya. Kalau kamu tahulah apa yang ada dalam bulan Ramadan, ya, nescaya kamu akan nak bulan Ramadan tu tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan. Au kama qal, ya. Baik. So daripada situ, ya, kita dah tahu kelebihan Ramadan yang Allah bagi kepada kita, ya. So kita kena tahu bulan Ramadan sebenar ini turunnya Al-Quran itu secara berperingkat. Makna kata apa? Al-Quran tu sendiri kena belajar daripada berperingkat. Bukanlah kita pandai, kita belajar seminggu dah pandai, tidak. Ya, sedangkan Al-Quran tu turun selama 23 tahun. Ini kan pula kita belajar baru sebulan dua kita nak pandai, tidak. Ya, Al-Quran ini perlu dipelajari daripada sikit sampailah habis. Ya, wajib tak? Fardu ain tu kita belajar Al-Quran tu sendiri. Nak belajar Al-Quran tu kita kena tahu. Cari guru yang berpengalaman, guru yang mahir guru yang ahli dalam bidang Al-Quran. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bermulanya fasa yang kedua ni, kan? Bermulanya malam ni. Malam ni kita bermula, ya. Bukan malam ni lah, malam yang seterusnya pun kita akan bermulanya untuk doa kunut. Doa kunut. Cabaran tak tuan-tuan? Cabaran bagi siapa? Cabaran bagi Pak Imam lah. Ayah, suami, cabaran. Sebab apa? Selama ni tak pernah pun baca kunut secara jemaah, kan? Hari ni kita baca kunut pula untuk berjemaah, kan? So time ni lah nak praktis, kan? Nak praktis doa kunut tersebut, ya. Dan dalam doa kunut tersebut kita selitkan juga, moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabak penyakit COVID-19 ini daripada seluruh dunia, ya. Supaya dalam berkat bulan Ramadan itu sendiri Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabak COVID-19 ini, supaya apa? Supaya sama-sama kita dapat menunaikan ibadah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan ibadah dengan tenang, ya. Dengan hilangnya wabak ni, barulah kita semua boleh menunaikan ibadah dengan tenang, baru kita boleh solat secara aman, baru kita boleh buat kebaikan secara aman dan sebagainya. Ya, doa kunut sangat penting, tuan-tuan, ya. Walaupun dia sunat, tapi kita doakan supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabak ini daripada dunia kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, rakan-rakan Facebook yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sekadar itu sahaja,
ya tazkirah Ramadan ataupun tazkirah nuzulul Quran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang baik kita ambil dan apa yang kurang baik itu kita hindarkan, jadikan dia sempadan. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersalah bicara. InsyaAllah kita jumpa lagi ya di masa-masa yang akan datang. Doakan supaya kita semua dapat menyambut kan bulan Ramadan ini dengan baik ya, kita dapat mengkhatamkan Al-Quran ya, paling kurang satu juzuk tuan-tuan ya, paling kurang satu juzuk, mudah-mudahan insya-Allah. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.